saya nak masing-masing tu reka-rekan kawan, tengok ada yang sudah stres kan, kok sabar nak habis lagi kelas kan, kok ada assignment tak hantar lagi ke, dia tolong muka jangan stres sangat sebab malam ni kita nak berkongsi ilmu. Dia kata nak berkongsi ilmu tu muka kita biarlah orang kata manis, dia pandang kan, bila tengok saja tenang je muka tu. Okey, tadi nampak jelas tentang konsep wasatiyah, maksudnya kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam. Yang mana kita kata di sudut pemikiran pun perlu adanya kesederhanaan, dan dalam setiap perbuatan, tingkah laku, kata-kata semuanya ada kesederhanaan. Jadi sebab saya nak mengekalkan konsep wasatiyah sebagai seorang moderator saja, bukan seorang planner, jadi saya rasa saya kena masuk pada pusingan yang kedua lah. Kan lama-lama tak wasatiyah dah tak disederhana, dah jadi lebih kan. Okey, saya teruskanlah macam ni je. Pada saudara Fana, ayo. Sebab tadi saudara mengatakan tentang konsep Islam itu mudah. Jadi saya yakin, bila mana kita kata Islam itu mudah, bagaimana pula kalau kita melihat sekarang anak-anak muda memandang Islam itu bukan mudah, tapi terlalu mudah. Ya, terlalu mudah di mana kita sampaikan suatu benda yang sepatutnya sudah ada garis panduan dalam Al-Quran dan sudah sebagainya, tapi dijadikan sesuatu yang sambil lewa. Jadi dijadikan benda apa? Yang macam orang kata pemikiran dia macam benda ni boleh, segalanya boleh, dan tapi ada pula yang jumut ni segalanya tak boleh. Dia macam mana, Zara? Silakan. Kan terus. Baik, jadi tazim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah apa benda yang dah terjadi kepada mic ni. Dua dah. Tak payah lah. Nanti kau ambil lagi kan? Nanti bagi pula kat aku jadi masalah lagi kan? Janganlah aku ni cakap tak nak berhenti. Okey, jadi yang soalan tadi. Okey, jadi yang soalan tadi mengenai sebenarnya yang saya nak conclude soalan dia lah kan? Yang soalan dia bagaimana kita nak betul-betul pemikiran mengikut acuan yang sebenar dalam Islam. Kerana masalah sebenarnya umat Islam pada hari ini mengenai daya pemikiran, teknik berfikir kan? Pernah disebut kan? Kita pun sahabat-sahabat semua, sahabat anak kat depan ni pun, yang lain-lain kat luar pun pernah dengar kan? Pernah dengar bahawasanya kebenaran yang tak terancang akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancang. Jadi ini masalah umat Islam yang sebenarnya. Umat Islam sekarang daya fikir kan, kebijaksanaan mereka masalah teknik berfikir. Teknik berfikir umat bukan Islam tu. Islam sentiasa ke atas. Ingatkan balik, Islam ini sentiasa ke atas. Masalahnya umat Islam itu sendiri. Jadi tentang pemikiran ini, saya suka membaca bagaimana kita ni nak meletakkan daya fikir, teknik berfikir yang betul. Salah satu buku yang saya rasa jadi panduan saya adalah buku ni lah, Kuasai Dunia dengan Berfikir, keluaran PTS, tulisan Aina Muhammad dan Abdullah Hassan. Ni tak ada kroni saya tak dapat pun RM50 satu jualan dah tapi saya nak cakapnya, buku ni dia cuba mengajar kita teknik berfikir dengan betul. Macam mana kita nak pandang sesuatu itu, macam mana kita lihat sesuatu. Masalah kita sekarang, kita lihat satu perkara dengan 180 darjah sahaja. Macam mana kita nak set minda kita ke arah 360 darjah Jadi buku ini dia sentiasa tegar kepada kita berfikir. Pemikiran, saya nak pecahkan kepada dua kan? Pemikiran ini yang masalah kan? Pemikiran ini ada dua yang saya lihat lah. Kalau kamu lihat tu, kamu tulis sendiri, kamu buat set tu Facebook kan? Yang saya lihat ni, saya boleh bagi tahu lah. Jadi yang saya lihat adalah daripada satu kejadian. Macam ngeri juga Dia bukan waktu sebulan lepas
sebulan lepas, waktu saya tu dijemput oleh sekolah saya, sekolah lama saya, sekolah Mahat Muhammadiyah Laki, Mahat Muhammadiyah Bani di Kelantan lah. Saya ni orang Penang. Saya ni orang Penang, bermusafir ke Kelantan. Tak tahulah batu kat mana Kelantan. Jadi saya ni bila dijemput ke sekolah, kami pun menerangkan tentang kepada pimpinan-pimpinan di Mahat Muhammadiyah Laki, kami dijemput untuk buat program, satu program yang dipanggil latihan lah, panggil kalau kat sini latihan intensif tu debat punya latihan. Training of trainer. Macam tu, dia familiar lah kat sini kan. Training of trainer tu. Kalau kat Mahat tu tak lah, dia panggil tak apalah yang tu lah. Kita tengok isi dia. Jadi isi dia nak terangkan macam mana nak memimpin, macam mana nak buat keputusan, macam mana nak urus mesyuarat, macam mana nak bina satu perbincangan yang mantap. Jadi waktu kami turun ke Mahat tu, 2-3 sahabat saya daripada UIA ada kan, dan beberapa sahabat lain lah kan. Bila kami turun ke program tu, jadi kami ni bila sampai kat U ni lain lah kan pembawakan dia. Jadi bila kami turun, budak-budak Mahat Muhammadiyah Laki pula ni dia macam pakai serban, pakai gaya-gaya ulama. Saya ni ular dalam semak boleh lah. Jadi gaya-gaya ulama. Jadi bila kami turun, kami menerangkan tentang teori oleh Stephen Covey kan, yang menerangkan tentang six thinking hat. Pernah dengar? Pernah dengar tak ni? Pernah? Hebat lah. Tak apalah. Jadi bukan nak tengah pasal six thinking hat hari ni. Kan nak tengah pasal six thinking hat tak jadilah tajuk ni pula lah. Jadi apabila kami terang kan, macam mana, sebab six thinking hat ni dia ajar teori macam mana kita nak bermesyuarat dengan efektif dan berkesan. Jadi kami terang lah, sejam, 2 jam kami terang. Lepas tu ada rehat kan. Bila ada rehat ni, jadi kami pun kumpul lah sama-sama AJK kan. Datang seorang adik ni, junior saya lah. Datang seorang junior ni, dia kata Bang, dia kata orang Penang. Dia kata Bang, kita bila faham tu. Faham. Bagus kan. Dia kat sini campur semua boleh cakap Penang, boleh cakap Kelantan, cakap Yaman pun. Jadi dia pun sebut lah. Dia sebut, dia kata dia rasa ada masalah bila dia dengar teori tu daripada Stephen Covey. Dia kata kenapa kita nak ambil daripada sarjana-sarjana barat? Kenapa kita nak ambil pemikiran-pemikiran dari sana? Sedangkan Islam kan dah ada kan? Sarjana-sarjana Islam kan dah banyak. Jadi daripada tu, soalan tu, kami berfikir rupa-rupanya umat Islam ni ramai lagi yang menghadapi masalah ini, yang tertutup, dan ada sedikit masalah itu jumlah. Dalam satunya adalah cara nak ambil sumber ilmu agak jumlah. Sebabnya kita pergi balik kan, zaman Nabi pernah sabda kan, Nabi pernah sebut bahawasanya al-hikmatu dalatul mu'min. Hikmah ini telah hilang daripada orang mukmin. Hikmah itu, apa tu hikmah? Cuba cek balik kan, Google Translate ke apa ke kan, Bing ke apa kan, ikutlah kan. Tapi maksudnya membawa kepada bijaksana. Maksud kata hikmah ini adalah satu pembawakan yang kreatif. Jadi benda-benda ni hilang daripada orang mukmin. Semangat nak berjuang Islam, semangat nak masuk tarbiyah, semangat. Tapi masalahnya apabila nak mencari sumber ilmu tu terdapat sedikit jumud lah jumud. Jadi dan Nabi sambung lagi sedikit hadis lepas itu adalah Nabi kata, dan barang siapa yang jumpa hikmah ini, maka ambillah dia. Jadi yang saya nak tekankan pada malam ini, sahabat-sahabat semua perlu tahu macam mana kita tak ingin berlakunya jumud dalam ingin mencari sumber ilmu, dan macam mana pula kita tak mau jadi hanyut dalam mencari sumber ilmu.
Okey, itu yang pertama, hujah yang pertama yang kata kita boleh ambil daripada sarjana-sarjana barat. Kan? Ambil yang mana manfaat kepada Islam, yang mana tak mudarat kepada Islam. Kan? Sebab kita ini akan sentiasa nak jaga agama. Kita ini sentiasa nak pelihara agama kepada kita. Sebab kita sentiasa baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan esok menggunakan agama. Kan? Tak kira lah orang kamu macam mana, kamu ini akan dikira besok-besok ini dengan agama. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nak tanya sahabat-sahabat semua, sebelum Islam sampai ke tanah Melayu ini, budaya yang diamalkan, adakah Islam datang ke sini dengan membawa budaya baru, ataupun Islam ini, budaya itu, Islam ini datang dengan mengislamkan budaya, mengislahkan budaya? Apa jawapannya? Mengislahkan budaya, betul tak? Jadi nampak kat sini tak ada salah untuk kita ambil capai ilmu dari mana pun, asalkan Islam itu terjaga, batasan-batasan itu terjaga, kan? Jadi yang kita nak tengok yang hanyut pula. Macam mana yang hanyut ni? Habibul ni minat Green Day, kumpulan Green Day, pop-rock, tarbiyah, tapi dia minat Green Day lah. Coldplay, Weezer, apa lagi? Linkin Park. Oh, tahu kan? Mesti nak pun tahu Linkin Park. Linkin Park, macam-macam lah. Jadi, ada masalah sebenarnya. Kadang-kadang memang dalam lagu-lagu mereka ni ada motivasinya, kan? Ada yang boleh menaikkan semangat kita. Ada benda tu. Tapi kadang-kadang lagu-lagu mereka ini ada yang unsur-unsur mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada unsur-unsur yang memuja-muja manusia. Ada unsur-unsur yang lari terus daripada konsep Islam, rububiyah, uluhiyah, kan? Semua tu lari terus, kan? Malah sifat 20 sendiri tak ada langsung daripada dalam tu lah. Nah, jadi macam mana kita nak bagi tak hanyut? Mestilah kita kena ada sikap ni. Sikap apa? Sikap bersederhana. Nak ambil sumber ilmu daripada barat, boleh, tapi jaga-jaga, jangan sampai terhanyut. Itu yang pertama. Yang pertama ini mengenai sumber ilmu. Sikit sabar. Nanti jadi garang lah. Bukan jadi manja untuk moderator yang bicara siswa satu gitu. Jadi yang ni garang lah. Jadi yang kedua, kalau tadi adalah mengenai sumber ilmu. Jumud dan hanyut yang kedua adalah saya nak bincang mengenai orientasi pandangan. Faham tak? Orientasi pandangan. Macam mana kita melihat sesuatu benda, macam mana kita mentafsirkan satu benda di hadapan kita, macam mana kita nak aplikasi satu benda itu dengan betul-betul dengan sederhana, kan? Macam ni. Contoh yang saya nak bagi, orientasi pandangan yang perlu dilihat dalam konteks yang betul, kan? Tidak terlampau jumud dan tidak terlampau hanyut, kan? Macam mana? Contoh saya nak bagi pasal teguran. Sahabat-sahabat semua pernah terima teguran, betul tak? Kan? Kata aku ni perfect kata pula. Jangan nak buat hal lah. Jadi saya yakin sahabat-sahabat semua pernah terima teguran. Saya sendiri pernah terima teguran, dan yang lain juga pernah terima teguran. Jadi macam mana? Itu kamu apa? Mesej awet je tu. Mesej awet je tu. Jadi contohlah saya nak tegur, kau mesej betul ke? Jadi dia kata, contohlah dia kata mesej awet kan. Jadi kita tegur ni, kan? Kita cuba tegur ni. Dia kata, kau ni mesej awet apa? Apa ni haram weh? Boleh terima tak boleh. Tak boleh, tu masalah dia kan. Jadi nak cakap saya konteks macam mana kita nak terima teguran. Yang pertama sekali, yang banyak sekarang berlaku adalah terlampau jumud nak terima teguran adalah apa? Terdapatnya fallacy. Fallacy ni F-A-L-A-S-I. Boleh sebut semua? Yang tadi kan. Jadi fallacy ni adalah satu benda yang mana kita nak lawan hujah seperti hujah, tetapi sebenarnya itu bukan hujah. Contohnya bila saya tegah Fizul, kau ni mesej awet apanya? Awetnya haram, kan? Mana boleh berkapal ni? Kapal ni tak boleh. Kapal tapi tak boleh sikit, kapal-kapal ni.
Dia macam ada renggangan lidah macam mana dah. Jadi macam tu lah. Jadi nak sebutnya, bila kita sebut macam tu, dia akan balas. Contoh dia balas, alah kau ingat aku tak tahu, tingkatan 5 dulu kau pun ada awet juga. Ataupun dia kata apa, contoh, itu contoh. Kau jangan macam tu. Itu contoh. Jadi salah satu contoh yang lain adalah dia balas dengan apa? Semua orang pernah couple. Moderator kita tu, sengih-sengih tu. Betul lah tu. Jadi tak tahulah. Jadi dia kata semua pernah couple. Lepas tu satu lagi adalah, kau ni ada awet ikut suka hati, ikut suka mak aku lah. Jadi benda tu nampak seperti hujah. Betul lah dia kata, ikut suka hati mak aku lah. Lepas tu semua orang pernah couple. Betul juga semua orang pernah couple. Nampak seperti hujah. Betul tak? Nampak seolah-olah benda tu adalah satu hujah. Nampak seolah-olah benda tu telah mematahkan bahawasanya couple ini salah, couple ini haram. Seolah-olah sebegitu. Sebenarnya bukan. Itu bukan gaya yang sebenar untuk berhujah dalam kita menerima teguran. Jadi konteks yang sebenar, sederhana kita dalam menerima teguran macam mana? Kita kena ada dua pandangan. Yang pertama sekali, yang menerima teguran. Yang menerima teguran, dia tak boleh nak bagi hujah bahawasanya semua orang ni nak couple ataupun ikut suka hati mak aku lah. Sebab mak aku yang lahir aku kan kau. Ini ajalah huraian dia panjang lah, syarah dia tu. Jadi kat sini sepatutnya kita ni sebagai penerima teguran, kita kena cek lagi, betul tak dia yang dia tegur. Sebab tu bicara siswa siri 2 ini pun saya sentiasa buka. Saya minta izin daripada Pusat Islam, sebab kali ni kita sama daripada sahabat masjid, kita sentiasa buka. Contohnya bicara siswa kali ini ada masalah, kan, ada kelompangan, kat mana nak tegur, silakan bagi tahu. Kami terbuka sebab Nabi pernah bagi tahu, al-kayyisu man danafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsah hawaha wa zamana Allahil aman. Ni ciri-ciri orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang dilabelkan sebagai cemerlang oleh Nabi. Apa? Al-kayyisu man danafsah. Orang-orang yang pandai ini, orang yang cemerlang ini, dia selalu tengok diri dia. Man dan nafsah, selalu muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu ini perlu untuk bermuhasabah, sebelum kamu dimuhasabahkan. Jadi dia macam makin gagang. Jelingan dia tu makin gagang. Sikit lagi ni tak ada 2 minit kot lagi, insyaAllah. Jadi kat situ nampak, yang menerima teguran perlu untuk bermuhasabah. Jangan terlampau nak fikir dia yang menegur tu siapa, yang bagi teguran tu macam mana, jangan nak fikir macam tu. Satu lagi pandangan untuk tidak terlampau hanyut dalam menerima teguran adalah orang yang memberi teguran tu sendiri. Yang memberi teguran tu sendiri perlulah berhikmah, agar yang menerima teguran itu tidak lagi, tidak hanyut dengan masalah dia, tidak hanyut dalam masalah apa tu panggil maksiat ke apa tu, macam Hafizul ni, awet lagi jadi tak boleh lah. Kita kena tegur ni dengan hikmah. Nampak? Yang kedua adalah yang memberi teguran juga perlu sentiasa bermuhasabah. Sebab tu yang memberi teguran juga lebih teruk daripada yang menerima. Dia kena satu muhasabah. Jadi nak rangkumkan semua, Ustazah. Jadi yang anak-anak rangkum semua, saya nak rangkum semua bahawasanya teknik pemikiran banyak lagi contoh. Tapi kalau nak contoh kita buat wacana lain lah pula kan. Banyak lagi contoh yang mana ada pada umat Islam ini pemikiran yang terlampau jumud, pemikiran yang terlampau hanyut. Jadi saya harap dalam saya huraikan beberapa benda tadi, sahabat-sahabat semua dapat bawa balik poin-poin yang ada kat situ. Jadi saya serahkan balik kepada saudari moderator. Kan? Alhamdulillah. Kuat ini. Tadi itulah terbabah agak 2 minit
saat. Kan kata 2 minit je ada 2 minit 1 saat. Terus saya kata saya nak selit sikit. Tadi saya dah merana dalam hati, alamak mic tinggal 1. Tapi tiba-tiba Alhamdulillah Allah sayang lagi yang tambah lagi mic lain. Macam ni tadi saya nampak saudara Bana membawa satu pendefinian baru, iaitu dari segi sudut macam mana Islam tu sebenarnya membuka ruang untuk kita semua mengambil mana-mana sumber ilmu, asalkan ia mampu memberi manfaat kepada Islam, insya-Allah. Sebagai contohlah, mungkin tadi saudara Bana kata dari sudut barat, tapi mungkin saya ambil sudut budaya timur. Contohnya orang Jepun, bagaimana mereka tahu menjaga masa itu sendiri, sedangkan dan kita katakan menjaga masa itu adalah satu muhasabah tarbiyah kan dalam Islam, betul tak? Jadi maksudnya nampak kita boleh aplikasikan sebenarnya apa yang budaya luar tu kepada ke dalam insya-Allah dalam kehidupan Islam, InsyaAllah. Dan macam mana saya kata tadi, kena ambil mana yang baik kan. Contoh nak tengok cerita Korea pun tak apa. Macam saya dengar Fatimah Syahah kata masa forum di pentas yang sama juga, kalau nak tengok cerita Korea tak apa, kau tengok cerita Korea sejam, baca Al-Quran 5 jam. Jadi nampak tak, cik muhasabah diri lah. Tak kisah nak tengok cerita Korea ke macam mana ke, nak tengok Jepun ke, anime ke, tak kisah. Tapi insyaAllah kita balas semula, mungkin kita mengamalkan lebih lagi kan. Kalau dah kata sejam, baca Quran 5 jam. Okay, tadi kita kata Sarbana mengatakan bahawa Islam tu kita ambil budaya, kita mengambil benda yang baik lah. Tapi macam mana pula kalau kita sudut ihtilat saudari, di sudut ihtilat kita kata yang tertutup jangan jumuk, yang terbuka jangan hanyut. Sebab baru-baru ini saya disampaikan satu cerita oleh sahabat saya sendiri, di mana betapa jumutnya seorang muslimah ini apabila ingin bertanya, apabila ingin bermuamalat, sehingga perlu menutup-nutup muka, sehingga bukannya kita kata memakai mudah, tidak, seperti tak boleh tunduk sampai kena bayar macam ni kan, sampai macam tak boleh melihat mata muslimin itu. Jadi macam mana Ustaz, kita mungkin boleh jelaskan kot yang bagaimana dari segi sudut ikhtilat, yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah beri guna lah. Jadi terima kasihlah kepada saudari moderator kerana memberi peluang pada saya sekali lagi untuk bercakap kat depan pentas ni lah. Jangan cakap kan, jadi sabar. Jadi dia jangan cakap tu, bila pegang tu lama sikit dah tak faham dah. Okey, jadi sebenarnya nampak muka dia tenang saja, hati ni dah berdebak budak. Jadi tak semua, janganlah semua pandang ni macam tu. Cuba. Jadi sit back and relax lah orang kata. Okey, jadi saudari moderator minta saya ulaskan yang tertutup jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut ni dari skop ikhtilat. Apa benda ikhtilat tu? Kalau perasan tadi waktu first time diberi mikrofon ni saya sebut sikit ikhtilat tu, tapi tak apa, saya ulang sekali lagi, kod-kod tak ada nak salin. Okey, ikhtilat ini adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan murid. Okey, kenapa kita nak sentuh ikhtilat ni waktu tajuk yang tertutup jangan jumut, terbuka jangan hanyut ni? Hal ini kerana kita selaku mahasiswa memang tak boleh elak. Kita ada group discussion, nak bentang roleplay Ikom tu yang minggu depan dah judik. Jadi kita memang kita ikhtilat dengan kaum muslimin ni. Maka sebab itulah saya sentuh hari ini. Jadi untuk mengurai lebih lanjut mengenai tajuk ikhtilat ni, saya sukalah untuk mengurai daripada pandangan yang saya kira semua orang kenal lah, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fatwa Al-Ma'aratul Muslimah. Okey, dia kata ikhtilat ni bukanlah haram secara mutlak. Ada syarat-syarat ni, maksudnya ada situasinya yang menyebabkan ikhtilat ni menjadi harus dan kadang-kadang malah dituntut. Situasi yang bagaimana? Pertamanya, situasi yang membawa manfaat. Apa dia ikhtilat yang membawa manfaat? Tak apa, kita tunggu nanti kita dengar. Seterusnya, mungkin ikhtilat tu yang mungkin menambah amal soleh. Contohnya pergi dengar ceramah Ustaz Azhari terus. Tak apa dengar forum ni. Ikhtilat. Dan selain itu, yang boleh saya tunjuk juga ikhtilat yang diharuskan ialah dalam kita menuntut ilmu. Kita mahasiswa memang kita menuntut ilmu lah, tak boleh lah. Saya nak lecturer semua perempuan. Memang akan ada juga kadang lecturer kita lelaki. Menuntut ilmu dan juga menjual beli. Jadi kita fikir fi'iyun tu kan, kat nasi lemak RM5 tu pakcik yang jaga. Takkan sebabkan pakcik jaga tak makan nasi lemak. Tak boleh lah gitu. Okey. Jadi dalam harusnya berikhtilat ni,
Islam yang sangat indah. Dia bagi garisan molek dekat kita untuk kita ikut. Jadi hari ini poin saya yang nak terangkan ialah apakah syarat-syarat yang boleh menyebabkan kita beza intelek dengan kaum muslimin, maksudnya lain jantina lah. Yang pertama sekali, pakaian haruslah menutup aurat. Yang muslimin ni mungkin mudah sikit lah kot, aurat pendek kan, tutup sampai pusat. Tapi ada juga sebab dia kurang lah kan. Tapi sedih juga lah kadang-kadang tu masih ada yang pergi main bola sepak, adalah yang berkurang kain. Kita haruslah bersimpati dengan orang gini lah. Okey, jadi untuk kaum muslimat pula, kaum muslimat yang menutup aurat. Menutup aurat tu bagaimana? Macam saya sebut tadi tu, tak jarang tutup dada. Lepas tu pakaian tak melekat, tak menampakkan kulit. Kadang-kadang orang yang jumut, orang tertutup jangan jumut, tapi jangan jumut ni, dia pakaian tu haram, semua benda dia haram. Sedangkan Islam tu fleksibel, macam Ustaz kata pakai kotak boleh. Kan? Lepas tu yang terbuka tetapi hanyut ni pula, dia contohnya dia kata menutup aurat, dia pakai baju, apa nama lah ni, peplam. Peplam, lepas tu dia pakai legging harga RM10 dekat expo tu. Dia kata menutup habis lah, padahal melekat habis kat badan. Salah dah konsep itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya pergi, itu kedua, menundukkan pandangan. Okey, menundukkan pandangan. Allah berfirman, katakanlah kepada wanita dan lelaki agar menundukkan pandangan. Lepas ni kita tengoklah dekat laluan tu semua jalan nak pokok sebab tunduk. Bukan itu yang saya maksudkan. Tunduk pandangan di sini ialah menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Maksudnya, janganlah kita semang lagi tu habis tenung sampai masuk ke dalam hati dia. Lepas itu timbullah perasaan lain pula. Tak boleh macam tu. Jadi kita harus menjaga pandangan kita dalam beramalan. Dan macam saudari Fahana kata tadi, jangan sampai datang dekat traffic yang tu, pakcik RM5. Lepas tu dia tentang mana tak tahu. Payah hati tu. Okay, itu yang kedua, menundukkan pandangan. Yang ketiga, tidak memakai wangi-wangian yang melampau. Dengar tu, yang melampau. Tak nak lah macam ni. Saya duduk kat sini, yang muslimat duduk kat sana, masuk pun dia bau dah, Dior. Tak cukup dengan Dior, dia bau City. Tak cukup lagi dia buat yang gitu kat bilik tu. Jadi, rasanya wangi sangat. Tapi di sini, jangan sampai busuk sangat. Saat ni nampak muslimin lalu semua tutup hidung. Awal muslimat busuk. Bukan begitu. Jadi kita menjaga kebersihan kita sekarang. Maksudnya mandi pakai sabun. Janganlah mandi pakai sabun. Macam tu lah. Jadi kebersihan kita. Sebab kalau busuk sangat pun boleh membawa fitnah. Okey, seterusnya iaitu janganlah kita melembutkan suara, tetapi jangan sampai terlalu keras. Dan ini firman Allah lagi, dan janganlah kamu melembutkan suara kalau hal ini menimbulkan keinginan orang yang berpenyakit hati. Jadi, saya tak boleh nampak contoh lembutkan suara. Yang pastinya jangan lembutkan suara lah, tak boleh nampak contoh. Tapi janganlah keras sangat sampai lepas ni Farhana cakap, orang ingat Hafizul dia cakap. Tak boleh contoh. Okey, itu tentang lembutkan suara. Dan ada dua lagi, sabar-sabar. Tinggalkan ruang kosong, lagi dua isi. Yang seterusnya iaitu tidak boleh membuat gaya badan yang berlebihan. Apa gaya badan berlebihan ni? Adakah macam ini berlebihan? Tidak. Maksud gaya berlebihan ni ialah seperti hentak-hentak kaki dia nak tunjuk kata dia pakai gelang loceng baru. Lepas tu dia kejik-kejik mata. Itu dah berlebihan yang maksudkan. Kerana kita tak nak lah, kita tak nak membuka ke arah fitnah kepada lelaki. Gitu. Okay, dan yang terakhir, Fahwan mereka yang akhir dah ni. Yang terakhir, janganlah kita berdua-duaan di tempat, sebab apa? Tempat yang mencurigakan. Tempat awam boleh kan? Okey, jadi saya nak petik je sebab yang tak boleh berdua-duaan ni bukan saya yang cakap. Tapi Allah yang cakap. Maksud Allah berfirman, dia kata janganlah ada salah seorang di antara kamu yang berdua-duaan kerana siapa yang ketiga? Syaitan. Semua tahu. Jadi saya nak simpulkan sikit di sini bahawa ikhtilat itu
kita selaku mahasiswa memang tidak boleh elak. Tapi jangan kita terlalu jumut sampai kita cakap langsung dengan muslimin ni. Tapi jangan kita terlalu hanyut sampai gayut dia 28 malam sampai 8 pagi, sama lagi 9 pagi, sama lagi 9 malam pula. Jangan begitu. Itu saja daripada saya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okay, itu daripada saudari Sarah berkenaan dengan ikhtilat dari sudut bagaimana kita membawa perwatakan yang tertutup itu jangan jumut, yang terbuka jangan hanyut. Makanya contoh mungkin saya boleh katalah, kalau macam kita mengamalkan insya-Allah, kalau tak nak bergayat daripada pukul 8 malam sampai 5 pagi kan, kita buat gini, kita buka loudspeaker bagi kawan sama-sama dengar kan. Kita buka loudspeaker bagi semua dengar. Jadi maksudnya tak ada apa-apa boleh cakap benda-benda tak patut lah. Tak? Kalau dah teruk sangat kan sampai gayut, tak pandang telinga kan, daripada 8 pagi sampai malam semua bengkak telinga kan. Tak telinga terkeluar sebab dah lama sangat cakap kan. Okay, Alhamdulillah. Tapi itulah, hari tu saya ada pergi satu seminar zakat di Langkawi. Saya lepas ada seorang seorang pengungsi berkata, orang Kedah, orang Kelantan kalau cakap takkan hilang logat dia kan, memang takkan hilang lah sampai yang kedua lah. Tak tahu pula kan, yang ada pula kan, tahu yang tahu apa yang belakang dia ada banyak queue kan, sampai saya nak ikut tak tahu, walaupun dah set akhir kan, seakhir ni dah tak boleh nak buat lah kan. Itulah seakhir tahun kedua lah, set 4 baru lagi. Okay, yelah, sekejap. Yang sesiapa yang ada soalan tu sabar dulu kan, kita ada yang ketiga ni. Kalau tadi kata bila kita berdua-duaan ada yang ketiga, bukan ketiga yang ni. Ketiga tadi lain. Bukan ketiga yang ni. Syaitan yang ketiga tadi tu, yang ni lain. Ketiga dalam panel pada hari ni. Tak ada kaitan dengan tadi. Jangan salah faham. Itu tak maksud yang tu. Okay, jadi apa tadi Sarah dah sebut sebab ikhtilat. Jadi mungkin saudari Hafizul. Saudari. Allah, dia orang kata bila dah nak habis ni dia kalut sikit lah kan, tak sabar nak habis, tak sabar nak balik gilik. Tak maaf lah saudara. Astaga. Sabar. Go, proceed. Astaghfirullahaladzim. Okay, kita tak nak bermasa. Okay, tadi saya untuk pertama, untuk pusingan pertama pendidikan saya ada berkaitan dengan konsep kesederhanaan ya, betul. Wasatiyah, maksudnya dia kata bagaimana Islam mengajukan semuanya sederhana dalam kita berpakaian, dalam kita bercakap, mengatur langkah dan sebagainya, semuanya ada satu kesederhanaan. Jadi mungkin tadi bila kata dari sudut ikhtilat, bila kita beramalat sama kita, sama muslimin dan muslimat bercampur dalam satu ruang yang sama, ruang lingkup yang sama dan satu cara yang sama dan sebagainya, namun bagaimana kita nak mengaplikasikan konsep wasatiyah itu sendiri dalam kehidupan mahasiswa ini. Maksudnya macam ni, tadi kata yang tertutup jangan jumuk, yang terbuka jangan hanyut, betul. Tapi macam mana kita nak aplikasikan dari sudut mahasiswa itu sendiri untuk mengamalkan konsep wasatiyah dari tajuk kita pada yang tertutup jangan jumuk, yang terbuka jangan hanyut. Jelas ke soalan tu? Tak mahu tersasul tadi sampai hilang dah. Dah duduk konstruk kat sini kan hilang sebab sebut saudari. Silalah saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara beritu. Okey, pelak ni maksud dia short over skirt that is usually attached to a fitted jacket, blouse or dress. Saya Google Wikipedia. Pelak tu sebab tak serenyak. Biasa orang makan pelak. Ini pelak. Saja info. Jangan jumut. Kita kena tahu apa pelak tu apa. Orang pendakwah dia kena tahu apa tu pelak. Nanti bila orang kata pelak ni kita boleh pakai. Pelak ni orang boleh makan. Tak boleh pakai. Jadi kita boleh lawan balik lah. Kita jangan jumut. Jadilah seperti soalan saudari Muzarifah tentang bagaimana pengaplikasian wasatiyah pengenaan bagi mahasiswa. Saya nampak yang dalam ni kan, kita mahasiswa yang dalam ni sebenarnya
selain daripada tugas kita sebagai mahasiswa, sebenarnya tugas mahasiswa ni, fungsi dia belajar, ambil ilmu sebagainya. Untuk apa? Untuk sampai kepada orang lain. Pendek kata, mahasiswa ni dia merupakan ejen dakwah, dia merupakan pendakwah yang kalau kita fungsi dengan lebih baik, mahasiswa ni adalah pendakwah yang memang efisien lah. Tadi kelas audit kata efisien, berbeza efisien dengan efektif. Tadi kan. So ini ada test. Okey. Yang tu mesti pendakwah. Kerana apa? Kerana saya yakin kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berada dalam ni, semua kita ini adalah seorang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia itu pendakwah. Ke tak ada yang ucap kat tangan ni? Mana tahu nak ayat Muslim ke dalam ni? Antum gambar macam ni. Ada orang ucap-ucap. Dia tak apa. Jadi semua da'i. Sekarang ni masalah dekat universiti, masalah dekat luar. Bila orang tengok kepada jumud, bila orang tengok kepada keterbukaan yang hanya, ini sebenarnya diperujuk kepada dakwah. Kerana berlakunya fitnah jumud ni, dia tak berlaku kepada pemain bola futsal di UM. Tapi orang rujuk kebanyakan jumud ni kepada para pendakwah, kepada kita. Orang rujuk kepada kita. Jadi timbullah berbagai-bagai soalan. Kenapa geng kepiah kawan dengan geng kepiah saja, geng purdah bukan geng purdah saja, tulang labuh kawan dengan tulang labuh saja, kan? Labuh geng tulang pendek kawan nak pendek saja, kan? Yang tak pendek. Jadi ya, sebenarnya sebagai seorang pendakwah, sebagai orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita dai ini, kita kena mengamalkan rukun usrah. Rukun usrah, rukun dakwah. Kita kena mengamalkan rukun dakwah seperti yang dikatakan oleh, ditulis di dalam kitab, di dalam buku karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dalam kitabnya Uslub Dakwah ada 4 rukun dakwah. Yang pertama maudhu' tajuk. Apa yang kita nak sampaikan sebagai seorang dakwah? Islam itu sendirilah. Islam itu apa? Islam itu ni lah, yang tertutup tak jumud, yang terbuka tak hanyut, ni lah Islam. Wasatiyah, kesederhanaan tu, itulah Islam. Itu yang kita nak sampaikan kepada kawan-kawan kita, kepada mad'u kita. Yang kedua mad'u, yang ketiga da'i, kita sendirilah pendakwah. Dan yang keempat adalah apa contoh? Wasilah, uslub, cara, kaedah, metodologi. Metodologi, saya ingat tak buat metodologi. Research. Okey. Jadinya selalunya masalah bila para pendakwah ini, kita sendiri terlalu jumud pada kaedah. Yang pertama, pada kaedah. Makna kata kaedah dia borong boleh lah kan, tak boleh sangat. Ceramah, borong dia, cara dia, kaedah dia, ceramah, kita pergi jumpa orang, tu kaedah dia. Tapi sasaran kepada dakwah tu, kita hanya boleh capai kepada mereka yang kat masjid saja. Takkan UM ni 20 ribu orang yang pergi masjid tu, banyak lagi lah kipas, lampu sebagainya. Banyak lagi kalau tadi imam dia kira cicak banyak ayat. Jadi kita ni sebagai para pendakwah, macam mana kita nak inovatifkan kita punya cara dakwah? Macam-macam cara lah. Antaranya pergi main bola. Ya, main bola kita pakai slot panjang. Jangan pelik asal slot panjang. Sekarang ni orang semua pakai slot pendek. Lepas tu kita tunjuk, tapi kita kena perform bagi nampak, oh kita dengar, oh hebat. Saya pun, rumit saya hebat. Susah. Kau nak bangun tak dia bangun. Tadi saya mana kata saya duduk mesej, saya duduk mesej dengan awet saya pun. Cuma awet saya duduk belakang, tapi dia tak pakai tudung lah. Dia free hair lah. Sebab dia nama Abdul lagi. Okay. Yang tu lah, kena cara. Maksudnya tu lah, kita ni orang pendakwah ni kena turun ke lapangan kan? Sebab kita nak capai mad'u sasaran kita yang bukan berada kat masjid. Yang kat masjid ni baik dah, cuma duk pelok baik lagi, keluar dah santai. Okey, jadi kita kena pergi tu. Kita kena pergi tunjuk macam mana bila tengah main bola tu, tengok baru nak sepak ni, nak gol ni. Allahu Akbar, tinggal bola tak gol. Tepi bayar. Sepak lah gol, betul pi lah. Kita tunjuk tu. Tunjuk macam mana kaedah Islam untuk bersukan.
tunjuk bahawa Islam ini, kita tak mau jumud kita ni menganggap Islam ni semayang, zakat sebagainya. Kita punya Islam ni, luasnya Islam, semua benda. Sukan, Ustaz, Islam. Pergi berenang, Islam. Tapi cara kena ada. Dan kita sebagaimana kena turun tunjuk kat mereka macam mana sebenarnya cara yang sebenarnya. Dia tak mau jumud dalam kaedah. Kena sesuai lah, tak sesuai lah pula kalau saya ni nak pergi ceramah kat masjid kan, kita kena terbuka. Kita kena terbuka. Pakai seluar apa? Seluar track shoe, baju singlet tu, yang besar, pergi ceramah kan. Tajuk kok kita apa mata yang ni timali Islam ngajak kat masjid. Jadi pelik pula lah. Tu kreatifnya pendakwah. Di situ letak kreatifnya pendakwah. Kita kena pandai pilih. Ada satu cerita tentang Nabi ni, Nabi Muhammad SAW, dia mengajar seorang sahabat ni nak sembahyang. Dia nak sembahyang, dia ajak nak kali sahabat ni, dia selalu terlupa bilangan rakaat. Dia selalu terlupa bilangan rakaat. Kan? Maghrib mungkin lah, maghrib 20. Tarawih lah. Maghrib 20. Kan? Isyak 1, jadi witir pula. Jadi dia selalu terlupa. Jadi ada seorang sahabat ni, dia kata Nabi. Dia kata, "Wahai Rasulullah, biar aku yang ajak sahabat." Terus tanya lah, kan? Nak ajak macam mana? Jadi sahabat kata, sahabat yang offer tadi tu, sahabat yang menawarkan tu kan, dia kata, dia ni pandai dalam syair. Dia hebat dalam syair. Yang orang yang mayang maghrib 20 rakaat ni kan? Ya lah kot, kita tembak lah. Jadi dia ni, biar aku ajak dia guna syair. Nampak? Apa yang contoh kita nak dekati pemain bola, kita kena turun pandang bola, nak ajak dia pun. Kita nak dekati orang-orang yang pergi disco, kita nak masuk disco. Macam mana Hasan Albana buat? Siapa kita benda orang tak buat? Hasan Albana masuk disco. Cerita pasal benda ni, pasal dakwah. Kita kena turun. Takkan kita nak harap dia main masjid, dia nak keluar. Masa keluar, dia dah panggil. Doa, saya pas kita macam ni memang jadi ni. Jadi dia ajak, yang sahabat ajak guna syair. Saya tak tahu lah dia ajak guna syair macam mana, mungkin berindam ke apa kan. Tersebutlah kisah maghrib 3 rakaat. Dia lah guna lah, dia tiba boleh lah. Kalau tahu benda tu, yang kawan yang ni pun boleh mayang. Kalau maghrib dia 3 rakaat, apa dia punya isyak pun 2 rakaat sebab dia musafir pasal 2 rakaat. Kalau biasa 4 rakaat. Jadi maknanya kita kena terbuka sebagai seorang pendakwah. Ni sebab selalu orang salahkan jumud ni kepada pendakwah. Dan keterbukaan kita, seorang pendakwah terbuka sangat. Kadang-kadang pendakwah ni dia macam dia nak tarik orang, dia terbuka sangat. Kan? Dia kata telak ni boleh. Telak tu boleh. Dia kata boleh belaka kita. Nampak keluar betul kan? Dia kata boleh belaka, kata. Boleh takat pegang-pegang tangan tak nak salah dia kata. Niat kena betul. Dia kata, kalau tu kawan kita tak boleh. Innamal a'malu binniyat. Lemah. Kata boleh ni, kita ada niat kena. Jadi kita memang nak ambil dia jadi bini. Boleh siapa kata kan? Apa kata ada. Jadi keterbukaan kita bimbang atas keterbukaan kita tidak mengikut prinsip wasatiyah Islam. Kita bimbang kalau pandang kita hanyut. Kita bimbang takut hanyut. Jadi sebagai seorang pendakwah, wasatiyah kesenangan kita, bagaimana Al-Quran ajak kita tentang wasatiyah. Macam mana Al-Quran ajar kita untuk menjadi terbuka. Dalam surah Luqman, bagaimana Luqman ajak anak dia. Semua ni Luqman ni Fazan tu kan, dia dah 5 dulu. Macam mana Luqman ajak anak dia? Luqman kata anak dia macam mana? Dia kata ke anak dia, suruh jalan di muka bumi ni. Dalam ayat 18, Luqman kata jalan di muka bumi ni, tapi jangan sombong. Luqman kata jalan tu maksudnya kita kena terbuka. Kita nak keluar dari kubur kita. Kadang-kadang pendakwah ni ada satu masalah. Dia amal ma'ruf sahaja. Dia amal ma'ruf sahaja. Dia ajak baik dan dia tak tahu langsung luar dunia ni kan, di luar daripada masjid, luar daripada lingkungan dia tu, apa kerosakan yang sedang berlaku. Dia ajak mailah bagus benda tu. Tapi kemungkaran, sebab kita faham dakwah ini amal ma'ruf nahi mungkar dua-dua. Yang ma'ruf kita kena ajak, yang mungkar kita nahi kan. Nahi. Kita nahi.
Kan orang nak pegang tangan, ni. Kan, kita ni kan. Kita cegah dia. Tapi kita kena tahu apa mungkar tu. Apa mungkar tu? Ni kita duduk sama kemumpung kita saja, tudung labuh duduk sama tudung labuh. Yang kepih duduk sama kepih. Macam mana nak tahu mungkar tu macam mana? Kan macam mana nak tahu mungkar tu? Oh, tahu mungkar tu malaikat. Mungkar dan nakir. Jam. Kan kita kena cegah mungkar ni. Mungkar dan nakir ni cegah kan dia nak waktu dia nak tanya orang dalam kubur. Jangan. Kan? Jadi kita kena tahu sebagai seorang pendakwah. Jadi apa Luqman ajak anak dia ni, maksud dia keluar, tahu macam mana dunia ni, dan apa Luqman bagi pesan, jangan sombong, jangan bagaimana Luqman ajak anak dia, jangan berlagak sombong, kerana Allah tak suka orang sombong ni. Luqman ajak, maksudnya kat luar tu, apa yang tak boleh, jangan sombong. Kita pun sama lah dengan sombong sebagai seorang pendakwah. Itu yang kena sebagai orang-orang. Sebab kita takut sangat-sangat jumuk ni kena pada kita. Bukan hanya yang berturun labuh, bukan hanya yang kefir, bukan hanya yang pegang pergi, saham, damai, muamalat sebagainya, tapi kita semua. Kerana kita berpegang kepada hadis Nabi, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Kita semua ni semua dah atas kemampuan masing-masing lah. Tahu sikit, abang sikit. Tahu banyak, abang banyak. Kan tak tunggu aku tak sempurna lagi. Tak semua sempurna, mampu semua sempurna, tak ada orang sempurna. Sayyidina Abu Bakar waktu berdakwah yang boleh Islam ni sangat yang pas dan semangat hafal. Waktu tu Quran turun full lagi. Tak lagi kan? Time tu mana ada musyaf Quran lagi full lah, tak ada lagi. Waktu zaman Abu Bakar mula-mula. Dan waktu era ketika di Mekah tak sempurna lagi. Maksudnya bukan dia tak sempurna. Islam tu sebenarnya tak sempurna lagi pada ketika tu. Quran tu tak habis lagi. Tapi adakah Abu Bakar kata, relax lah. Relax tu kita kena apa Tom Yangka Batisha tu kan. Satu hari kita main orang tau. Jadi Abu Bakar dia tak terus pergi dengan sifat dia tu, dengan perangai dia tu, maka dia ajak orang. Yang tu pertama kaedah. Yang kedua, pendakwah ni sikap pendakwah tu sendiri yang cuma. Macam mana? Kita ni banyak jadi hukum. Kan? Kita ni banyak jadi hukum. Kita banyak hukum. Orang duk couple ni, sebab dia tunggu seorang ni kawan nak main buat fashion, dia duduk lalu orang lalu ni tu tengok pemakar ni tapi pemakar kan. Kawan kita keluar semua dating kan, ni kalau tak jahanam mata sikit kan, sorry bubuh tu weh. Lepas tu kawan kita nak ni dia tak ya kan weh, tak ya Anah tu memang takut, tak dia buat apa, memang ni kuat subuh ke zuhur angkat hunut, orang nak sembahyang. Memang ni ikut bahana orang. Anah dengan duk ni kita hukum orang. Padahal kita diajar kita ni nahnu doa la qudah. Kita ni pendakwah bukan berhukum. Susah kalau pendakwah hendak buat kerja berhukum. Kita nak hukum orang ni tak boleh kerana jumuk sangat ni. Orang tu baru nak kenal Islam, baru nak pakai tudung kan, pakai tudung singkat dulu lah, kan nak labuh kan, pakai tudung singkat dulu, baju berketat lagi, pakai macam ni masuk neraka adik. Kawan daripada budak berubah kita pakai kita ya abang kan, kita masuk neraka adik, kita kena pakai ni, kena pakai pupus, kita kena tukit semua. Kawan tu baru hari tu nak pakai tudung. Pelan-pelan kita kena seredik. Sebagai pendakwah kena seredik. Itu makna kata sebagai pendakwah dalam menangani fitnah, jumud dan keterbukaan hanya ini, perlulah kita ada ilmu, perlulah kita mengikuti apa sebenarnya kesederhanaan dalam berdakwah, kesederhanaan kita sebagai mahasiswa sendiri untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Kerana Islam itu adalah kesederhanaan. Allahuakbar. Okay, Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada saudara Hafizul. Ya, saudara Hafizul atas satu penerangan yang cukup menarik bagi saya. Sebab tadi kita dengar bila contohnya ada seorang sahabat yang ingin berubah, kita terus menghukum, kita terus terus directkan dengan dia. Sebab kadang-kadang hati manusia ni berbeza-beza. Ada yang boleh tegur secara terus, ada yang kita perlu pusing kona-kona sikit baru kita boleh sampai pada hati dia. Tapi insyaAllah Allah yang pegang hati. Kita banyak-banyak berdoa bila kita nak menegur, insyaAllah Allah jaga hati dia, tolong bantu dia untuk terima nasihat tu. Jadi kita nampaklah Saudara Hafizul tadi menekankan tentang dakwah yang secara bersederhana
Maksudnya bukanlah kata dakwah tu akan sentiasa momentum ni sederhana, tapi mungkin kita mulakan dengan cara yang kecil ke arah sederhana, dan kemudian apabila capai kepada satu standard, kepada satu masa yang keperluan yang sudah tiba, pada masa ni kita boleh naikkan stage untuk kita berdakwah. Maksudnya dakwah kepada semua jangan terlalu jumut, tapi jangan sampai terlalu terbuka. Jangan sampai segalanya dipermudahkan. Segalanya Islam itu mudah, tapi dijadikan Islam itu sangat mudah. Sedangkan garis panel semua sudah sedia ada. Okey, jadi dah habis dah peluang untuk kita ahli panel semua rebut mic dengan saya. Okey, sekarang kita nak buka kepada sesi, mungkin ada sebarang soalan maupun pandangan daripada sahabat-sahabat biasa sekalian. Kalau ada soalan dan pandangan yang nak dilontarkan kepada panel-panel kita, moderator tak boleh, panel-panel sahaja. Ada? Silakan mic semua, insyaAllah boleh ni, ada tu. Silakan.